Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Haris bin Sasmadi dan saya akan membentangkan slide berkenaan penghasilan kelarai dan penerangan tentang tajuk anyaman. Baik, mulaan sekali adalah prinsip asas seni anyaman yang merupakan proses menjalin secara silang menyilang helaian demi helaian daun mengkuang, pandan, rotan, buluh dan beberapa bahannya lain. Sesebuah hasil seni anyaman dianggap sempurna apabila penganyam itu mementingkan aspek ketegangan semasa menganyam agar tidak longgar dan memperoleh anyaman yang rapat. Selain itu, pemilihan bahan asas seni anyaman juga menentukan hasil seni anyaman. Baik, kita beralih kepada jenis-jenis seni anyaman. Terdapat 3 jenis seni anyaman, yakni anyaman gadas, anyaman kelarai dan juga anyaman sulam. Saya akan menerangkan satu persatu berkenaan jenis-jenis seni anyaman ini pada halaman slide yang seterusnya. Baik, yang pertama anyaman gadas. Ia merupakan sejenis anyaman yang tidak mempunyai kelarai. Anyaman asas bagi anyaman mengkuang yang menggunakan teknik angkat satu dan turun satu. Anyaman ini biasanya digunakan sebagai tikar pelapis lantai untuk menjalankan aktiviti harian di rumah. Baik, gambar di sini menunjukkan anyaman gadas yang diaplikasikan dalam kraft tangan tikar yang menggunakan rotan. Baik, yang kedua anyaman kelarai yang merupakan anyaman yang mempunyai corak atau motif yang berbentuk dam dan terhasil pada proses menganyam. Anyaman yang menghasilkan satu gaya atau ragam hias yang menarik sebagai motif utama. Anyaman ini kebiasaannya dirancang dan dilakukan secara serentak semasa melakukan proses menganyam itu. Gambar ini menunjukkan tentang contoh anyaman kelarai yang diaplikasikan pada tikar mengkuang. Sebenarnya, pembalut makanan seperti ketupat juga mengaplikasikan anyaman kelarai. Yang ketiga, anyaman sulam. Anyaman sulam merupakan sejenis anyaman yang digunakan untuk membuat bunga sulam pada rombong. Ragam hias jenis ini memerlukan alat penyisip untuk memasukkan helaian daun yang berlainan warna ke atas permukaan anyaman sulam. Baik, gambar di atas menunjukkan penyisip yang digunakan oleh penganyam semasa menganyam anyaman sulam. Dan gambar di bawah itu pula menunjukkan contoh anyaman sulam yang diaplikasikan dalam pembuatan bakul. Baik, kita beralih kepada motif seni anyaman kelarai. Sebenarnya terdapat banyak motif seni anyaman kelarai ni iaitu tumbuhan, nama manusia, haiwan dan juga abstrak. Bagi tumbuhan sebagai contohnya, ia diaplikasikan dalam kelarai tampuk manggis, kelarai bunga cengkeh dan juga kelarai bunga Cina. Bagi nama manusia punya, sebagai contohnya kelarai makmek, kelarai cik kedah ketapang dan kelarai cik kedah berakar. Yang ketiga, haiwan, sebagai contohnya kelarai jari kedidi, kelarai tapak anjing dan kelarai mata ketitir. Yang terakhir bagi abstrak, sebagai contohnya kelarai empat sebilik, kelarai bunga pecah lapan dan kelarai sambas. Baik, ini merupakan hasil anyaman kelarai saya. Saya telah menggunakan anyaman kelarai mata bilis. Semasa dalam proses penghasilan anyaman kelarai ini, saya telah menggunakan beberapa alatan seperti pembaris, pensel, gunting, gam dan juga kertas warna, iaitu warna jingga dan juga biru. Imej di sebelah kanan ini seperti mana yang kita nampak menunjukkan anyaman kelarai yang saya lakukan dalam tempoh masa yang diberikan oleh Cikgu Rokiah semasa PDPR. Baik, setakat itu saja video saya buat kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.